Salam sejahtera, selamat pagi. Ini ramalan, ulasan saya. Ramalan saya tentang apa yang berlaku dalam politik Malaysia dalam masa 1 hingga 3 tahun ini. Ini jangka pendek. Ini ramalan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Ramalan politik saya sekiranya Mahathir Mohamad meninggal dunia dan era politik yang pernah dia cipta di Malaysia terputus, terhapus, sudah berakhir, dan ini yang saya ramalkan bakal berlaku. Nomor 1, ramalan jangka pendek 1 hingga 3 tahun. Politik terus tidak stabil, tapi tidak runtuh. Yang paling mungkin boleh berlaku ialah satu, fragmentasi parti semakin ketara. Parti politik akan terus berpecah pada blok-blok yang kecil. Tiada satu tokoh pun yang terlalu dominan seperti Mahathir yang boleh mengawal medan. Kesannya rundingan politik yang akan berterusan berlaku. Kemudian adanya kerajaan yang bergantung kepada kompromi yang amat rapuh. Perubahan gabungan masih boleh berlaku juga. Politik identiti pula semakin digunakan. Isu kaum, agama, sentimen, wilayah akan menjadi mobilisasi yang paling utama. Ini kerana parti memerlukan. Parti perlukan cara tepat untuk kekalkan sokongan. Ini lebih kepada politik survival. Rakyat semakin sinis terhadap politik. Ini pasti berlaku. Turnout pilihan raya mungkin turun sedikit demi sedikit. Generasi muda pula semakin tidak percaya dengan sistem yang lama. Kesimpulan jangka pendek, politik bising, politik tegang, tapi masih tidak berfungsi dengan baik. Negara tidak jatuh, cuma tidak tenang. Ramalan saya untuk 3 ke 7 tahun, jangka sederhana pula, adalah pertarungan sebenar generasi kepimpinan yang baru. Ini tempoh paling kritikal. Tokoh politik generasi baru akan muncul. Malaysia perlukan figura-figura yang kurang dibentuk oleh era Mahathir. Lebih institusional, bukan personalitik. Lebih teknokratik atau lebih reformasi. Itulah yang bakal akan muncul. Kalau tokoh ini muncul kuat, Malaysia stabil semula. Kalau tidak, politik akan pasti kekal berpecah. Reformasi institusi jadi medan utama. Perdebatan besar akan berlaku tentang kebebasan badan kehakiman, reformasi parlimen, undang-undang lompat parti diperkukuh, pembiayaan politik lebih telus. Ini akan menjadi medan utama. Malaysia akan dipaksa memilih sama ada sistem berasaskan institusi atau politik berasaskan personality. Ekonomi jadi faktor penentu kestabilan politik. Jika ekonomi kukuh, rakyat sabar dengan politik. Jika ekonomi perlahan, ketegangan sosial pasti meningkat. Ini ramalan saya untuk 7 ke 15 tahun pula, jangka masa panjang. Malaysia akan masuk salah satu daripada 2 jalan sejarah. Ini bahagian paling penting. Senario A, Malaysia matang secara institusi, dan senario B, kitaran populisme berterusan dan adanya optimistik dan pesimistik di dalam politik Malaysia. Untuk optimistik, kepimpinan stabil walaupun tukar kerajaan. Itu ciri-ciri dia. Ciri kedua, politik kurang bergantung kepada tokoh yang besar. Ciri ketiga, dasar ekonomi yang lebih konsisten. Dan ciri ketiga, demokrasi lebih matang. Malaysia mungkin boleh menjadi seperti Korea Selatan selepas era strongman. Indonesia selepas reformasi Soeharto. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pesimistik pula, ciri-cirinya muncul tokoh populis kuat setiap beberapa tahun. Politik emosi mengatasi dasar, kerajaan silih berganti tanpa kesinambungan, dan polarisasi sosial meningkat pula. Negara tidak runtuh, tetapi sentiasa tidak stabil. Ramalan paling realistik berdasarkan tren yang ada sekarang, Malaysia kemungkinan besar akan melalui 5 ke 10 tahun politik tidak stabil, kemudian perlahan-lahan membina kestabilan institusi. Dengan kata lain, Malaysia sedang melalui proses detox daripada politik tokoh kuat. Ini proses panjang dan biasanya tidak selesa. Kesimpulan paling jujur daripada saya, ketiadaan Mahathir bukan penyebab kehancuran Malaysia, tetapi ia membuka realiti sebenar. Malaysia mesti belajar berdiri tanpa bergantung kepada seorang arkitek politik semata-mata. Kalau berjaya, negara jadi lebih matang
daripada sebelumnya. Kalau gagal, politik akan kekal berputar dalam konflik elit. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Jadi apa pendapat anda tentang shot sebentar tadi? Bagi anda yang sedang berikhtiar untuk segala jenis penyakit, terutamanya 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, kolesterol, darah tinggi, saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, apa saja penyakit yang anda sedang hadapi sekarang, saya ingin perkenalkan For Life Transfer Factor. Produk ini produk saintis, boleh meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Ia dijamin oleh saintis di seluruh dunia boleh menyembuhkan segala jenis penyakit dengan peningkatan imun badan di badan anda. Bukan transfer factor yang menyembuhkan, tapi badan anda sendiri yang menyembuhkan badan anda. Ia telah diterima oleh KKM, juga ada halal, ya, semuanya sudah dibuktikan. Jangan risau, jangan ragu-ragu. Ia juga disebut sebagai produk saintis kerana telah dikaji oleh saintis selama lebih 60 tahun. Ini kertas kajian dia, tebalnya di seluruh dunia telah dikaji. Kemudian saintis juga telah mengeluarkan laporan bahawa ia adalah miracle molekul ajaib yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437%. Ini diperakui oleh saintis. Bukan hanya hospital tetapi juga saintis perakui. Bagaimana dengan penerimaan hospital dan doktor-doktor? Ia telah masuk di dalam buku rujukan para doktor, Physician Desk Reference. Dia meningkatkan imun badan paling kuat di dunia setakat ini. Sekarang banyak serangan yang melawan imun badan. Sekarang imun badan kita perlu bangkit semula dengan transfer factor. Antara produk-produk yang ada juga ada seperti glucose untuk kencing manis. Ada juga produk seperti glutamin, dan ini adalah 3 set lengkap untuk kencing manis, darah tinggi, kolesterol. Bagi anda yang sedang berikhtiar, telefon saya, WhatsApp saya segera. Sekarang ada promosi tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, kita jumpa lagi. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin sisipkan kepada anda bagi yang berminat mengetahui pemikiran Tun Mahathir, bagaimana cara dia berfikir, otak dia berfikir, bijak ke tidak Tun Mahathir. Saya sisipkan bagi anda di beg kuning, sila beli. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang berminat untuk melihat, mau belajar muslihat Mahathir pula, segala-gala tentang muslihat Mahathir juga ada dituliskan di dalam buku. Cara pemikiran Mahathir, adakah dia buat muslihat dan sebagainya, ada juga di beg kuning. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin perkenalkan kepada anda juga satu lagi buku tentang Tun Mahathir bertajuk Paradise Lost, Paradise Lost Mahathir. Yang ini bercerita tentang apa yang berlaku seterusnya setelah Pakatan Harapan tumbang, Pakatan Harapan muncul, setelah Mahathir jadi Perdana Menteri, dia turun lagi bukan jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku semuanya. Ketiga-tiga buku ini ada di beg kuning, sekarang ada promosi. Rugi bagi anda yang memang berkecimpung dan suka tentang politik negara Malaysia. Sekiranya anda tidak pernah membaca buku ini, jangan cakap anda suka politik kalau buku pun tidak suka baca. Orang bijak suka baca buku. Semua ada di dalam beg kuning. Ada promosi sekarang. Pertama, pemikiran Tun Mahathir. Kedua, muslihat Mahathir. Dan ketiga, Paradise Lost Mahathir. Okey, kita tengok sama-sama. Jangan lupa beli di beg kuning. Di sini, di bawah ni, ya. Okey.